Okay guys, please subscribe my channel Senslab Production, like and on your notification. Thank you. Bertemu lagi kita bersama saya Cikgu Najib daripada Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail. So beberapa hari yang lepas saya ada baca satu artikel di Facebook yang mengatakan bahawa terdapat buah-buahan yang boleh digunakan sebagai bahan tindak balas bagi melembutkan daging. So petua ni memang sangat berguna lah. Lagi-lagi besok kita akan menyambut sambutan Aidilfitri, betul. Pasti mak bapak kita semua dah siap sedia nak masak, terutamanya menu-menu yang berkaitan dengan daging. So ada juga petua-petua daripada orang kampung dulu yang mengatakan terdapat buah-buahan seperti betik, nangka, nenas. So buah-buahan ni dikatakan boleh digunakan sebagai bahan pelembut daging. So melalui beberapa carian saya di Google, saya mendapati buah-buahan yang dimaksudkan tu adalah seperti nenas, betik dan juga nangka. Tetapi pada bahagian manakah tumbuhan yang digunakan ketika menyediakan makanan tersebut? Menggunakan bahagian daun ataupun bahagian betik muda yang dimasak bersama dengan lauk pauk. Ada juga yang menggunakan daun nangka yang direbus bersama dengan daging, dan ada juga yang menggunakan buah nenas yang diperap bersama dengan daging. Jadi saya pun telah menjalankan satu eksperimen yang simple je untuk menentukan sama ada betul ke ada bahan buah-buahan yang boleh melembutkan daging. Sebab ini ada kaitan dengan apa yang kita belajar di subjek biologi pada tingkatan 4 KSSM bab yang ke-5, iaitu enzim. Terdapat satu enzim yang dinamakan sebagai protease. Protease bertindak sebagai pemecah untuk protein. Enzim yang bertanggungjawab untuk melembutkan daging ini adalah dipanggil sebagai protease, dan ia terkandung di dalam buah-buahan yang saya sebutkan tadi. Untuk menjalankan eksperimen ni, saya telah memilih satu kaedah yang saya jumpa di YouTube daripada petua-petua yang digunakan di Indonesia. Ada juga yang digunakan di Malaysia, dan saya jumpa tu adalah petua daripada channel Indonesia. So apa yang dibuat, dia ambil satu daun betik muda. So daun betik ini tadi, daun pucuk betik ini digunakan sebagai bahan untuk diperap bersama dengan daging. Lah. So saya tak nak buat pelajar-pelajar confuse, sebab dalam buku teks ada mengatakan bahawa suhu yang tinggi dia akan menyebabkan enzim yang terkandung menjadi nyah asli ataupun denatured. So saya tak naklah gunakan kaedah yang melibatkan haba lah. So saya tak nak menggunakan kaedah yang melibatkan suhu yang tinggi, sebab nanti pelajar confuse. Jadi kita gunakan kaedah perap bersama. So saya ada menggunakan 3 bahan. Yang pertama saya gunakan bahan daun betik, dan kedua saya gunakan bahan daun nangka. Semua ni saya dapatkan di sekitar rumah saya saja. Saya dah sediakan lagi satu, iaitu sebagai radas kawalan, di mana tidak diletakkan apa-apa pada daging, hanya daging semata. So kita nak tengoklah apakah kesan daun betik dan kesan daun nangka ke atas daging. Adakah ia menjadi lebih lembut? Okey, saksikan uji kaji daripada saya. Okey, yang ini kita ambil daun betik. Okey, yang ini pula kita ambil daun nangka. Ni daun nangka yang telah digunting. Okey, kita sediakan 3 ketul daging yang sama saiz ketiga-tiganya. Ini adalah daun betik yang diletakkan bersama dengan daging, dan kita seal dia dalam plastik. Okey, yang ini daging dan kita balut dia dengan daun nangka. Kita boleh ikat daun nangka ni dengan getah supaya ikatannya kemas dan daging tidak terkeluar. Kemudian kita seal menggunakan kertas plastik. So ini adalah daging yang terakhir, tidak diletakkan apa-apa dan dimasukkan dalam plastik dan di seal. Ketiga-tiga daging tadi akan diletakkan pada suhu bilik, dan selepas 1 jam barulah kita akan lihat hasilnya. So ini adalah daging yang tidak diletakkan apa-apa daun. Setelah 1 jam, dagingnya adalah seperti asal. Apabila dipotong menggunakan pisau, didapati masih susah untuk kita memotong daging tadi.
Okey, daging ni kita letakkan pin warna merah. Okey, ni adalah daging yang diletakkan bersama daun nangka. Kita tengok hasilnya. Okey, potong daging menggunakan pisau. So dia nampak agak mudah untuk dipotong. Okey, untuk daging ni kita letakkan pin warna hijau. Ini daging yang telah diletakkan bersama daun betik. Bentuk macam sama dengan daging-daging awal tadi. Okey, apabila kita cuba untuk potong dia dengan pisau, yang ini nampak paling mudah lah so far. Dia senang je terbelah. Macam tu je boleh dah terbelah dah daging dia. Terbaik lah daun betik. Daun betik terbaik ni, daging dia kita letak warna biru. Nani lembut. Lembut. Tak. Dah selesai. Dah. Anda dah saksikan uji kaji daripada saya. So, okey tak? Sekian saja untuk eksperimen yang saya jalankan. Okey, terima kasih banyak kerana sudi menonton dan terima kasih banyak kerana sudi menjalankan uji kaji ini di rumah anda, dan terima kasih banyak. Selamat menyambut Aidilfitri pada hari esok. Selamat. Assalamualaikum.